Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pada hari ini kita akan berbincang surah Al-A'raf ayat 14 dan juga 15. Di mana di dalam surah Al-A'raf ayat 14 dan juga 15 ini kita akan cuba memetik dua bentuk hikmah. Yang pertamanya ialah bagaimana cara yang terbaik untuk kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keduanya, mengapa selama ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya banyak yang di KIV ataupun ditolak, kurang yang diterima. Submitnya turun, submitnya reject. Itu yang kita akan bincangkan. Saya akan bacakan ayatnya dahulu yang kita petik daripada surah Al-A'raf ayat 14 dan juga 15. Ayatnya berbunyi: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzirin. Shadaqallahul azim. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ayat ini menerangkan cerita tentang iblis. Satu makhluk yang suatu ketika dahulu baik, tetapi dia telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, tak mau mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala supaya sujud hormat kepada Nabi Adam, dan akhirnya disebabkan kelemahannya itu, kesilapannya itu, dia telah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini bercerita tentang iblis, di mana semua ini kita tahu bahawa iblis dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala kerana sifatnya sombong. Sifatnya merasa dia lebih baik daripada orang lain. Ada dalam ayat sebelum itu, dia merasakan ana khairum minhu khalaqtani min nar. Dia rasa dirinya best. Saya ni kan better than Adam itu, kata iblis. Saya ni dicipta daripada neraka, daripada api. Sedangkan dia ini dicipta daripada tanah. Ya. Disebabkan sifat ketakabur, sombongnya itu, merasa sumah itu, maka Allah Subhanahu wa taala telah memarahi iblis. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa pengajaran cerita ini? Ya, ada banyak pengajaran, tetapi saya suka dengan satu perkara yang dikongsikan oleh Imam Sufyan bin Uyainah, seorang ulama yang berada pada tahap tabi'in, seorang pakar hadis, di mana beliau telah berkongsi kepada kita satu hikmah yang bagi saya sangat-sangat luar biasa. Beliau menyatakan begini: melalui ayat ini kita memetik satu hikmah, di mana hikmahnya ialah kepada mereka-mereka yang punya banyak kesalahan, banyak kesilapan, selalu melakukan maksiat, punya dosa, dan mereka ini kurang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan risau, jangan takut, jangan putus untuk berdoa. Sebabnya mengapa? Iblis, makhluk yang paling dimarahi Allah Subhanahu wa taala, itu pun doanya dimakbulkan Allah Subhanahu wa taala. Apa doa iblis yang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ayat yang saya baca tadi. Iblis apabila sudah dimarah, dia pun berdoa kepada Allah, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhanku, tolong bagi saya tangguh, saya jangan matikan saya sampai hari kiamat. Dan ternyata selepas itu, dalam keadaan marah pun Allah Subhanahu wa taala memperkenankan doa iblis. Qala innaka minal munzirin. Engkau ini termasuk di kalangan orang-orang yang tak mati-mati sampai hari kiamat. Ada satu lagi soalan lain para penonton semua. Agak-agaknya lah, mengapa iblis itu doanya diterima? That's a big question para penonton semua, di mana ia merupakan key. Kalau kita faham key ini, doa kita sebenarnya amat mudah. Apabila kita submit, ia diterima. Submit proposal, dapat para penonton semua. Antara hikmahnya yang dinyatakan oleh ulama ialah iblis doa dalam keadaan sangat yakin yang doanya itu diterima Tuhan kerana dia kenal Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud iblis kenal Allah? Caranya begini. Iblis tahu walaupun Allah Subhanahu wa taala itu sedang murka, sedang marah, tetapi dia sangat kenal Tuhannya ini. Tuhannya ini merupakan Tuhan penciptanya yang warahmati wasi'at kulli syai. Macam mana marah pun, macam mana ghadab pun, sifat Rahman, sifat Rahimnya sentiasa mendahului. Sifat kasih sayang, belas kasihan, beri peluang kedua sentiasa mendahului sifat marahnya. Dan berita buruknya, iblis take advantage. Maka kita jangan buat begitu para penonton semua. Apa yang kita belajar daripada perkara ini ialah kenal Allah.
merupakan perkara yang amat penting. Ia menjadi antara sebab untuk doa kita diterima. Ia menjadi sebab untuk kita dapatkan satu hidup yang penuh bless, penuh barakah. Ia menjadi sebab untuk kita apabila menjalani kehidupan, kita menjalani kehidupan dalam keadaan hati yang lapang. Alam nashrah laka sadrak. Hati kita telah dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini antara perkara yang akan menjadi fokus kami dan yang akan kami terangkan di dalam seminar Al-Quran Inspirasiku melalui satu teknik yang kami panggil sebagai teknik ASK, ASK. Bagaimana apabila kita membaca Al-Quran, kita boleh kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kenal dalam bentuk ingatan kita, pergantungan kita, sayang dan juga cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala semakin hari semakin meningkat. Sayang, minta maaf, kenal dengan tahu ini para penonton semua amat berbeza. Ada orang tahu sifat Allah 99. Ada orang yang boleh bahaskan sifat 20-nya Allah SWT panjang lebar. Ada orang yang boleh syarahkan tauhid 3 serangkai, iaitu rububiyah, uluhiyah dan juga asma' wa sifat. Tetapi belum tentu kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bagi saya, melalui diajarkan oleh Al-Quran, orang yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ini dalam hidupnya, mereka sentiasa meletakkan Allah itu prioriti nombor 1 lebih daripada segala-galanya. Saya doakan para penonton semua, kita berjaya mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mengajak kita semua juga untuk menyertai seminar Al-Quran Inspirasiku. InsyaAllah kita akan belajar bersama-sama macam mana kita nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala melalui bukunya sendiri, iaitu Al-Quranul Karim. Saya doakan kita semua insyaAllah pada suatu hari nanti akan menjadi ahli syurga. Kita masuk ke sana dalam keadaan radiyatan mardiyah. I love you, you love me, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Pergilah masuk ke sana dan kita semua akan berseronok sahaja selama-lamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.